Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Jadi hari ini kita akan sambung mempelajari sejarah tingkatan 5 bab 7 iaitu membina kesejahteraan negara. Jadi hari ini kita akan lihat beberapa perkara dalam bab ini. Ada 6 kesemuanya perkara yang kita perlu tahu dalam bab ini, tapi untuk bahagian pertama ini kita akan fokus kepada bab subtopik yang pertama serta subtopik yang kedua. Jadi yang pertama sekali, perpaduan dan integrasi nasional. Perkara yang kita perlu tahu dalam subtopik ini ialah maksud dua perkara ini. Yang pertama ialah perpaduan. Perpaduan bermaksud keadaan rakyat daripada pelbagai etnik, agama, wilayah yang hidup dengan aman dalam masyarakat yang bersatu. Mereka juga memberikan komitmen yang penuh kepada identiti kebangsaan berlandaskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Jadi perpaduan ini merujuk kepada persatuan di antara etnik agama yang berbeza dalam negara kita. Manakala integrasi nasional pula ialah satu proses dinamik yang merapatkan hubungan masyarakat antara negeri dan wilayah bagi membentuk satu bangsa. Mereka ini mempunyai identiti sendiri berteraskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Jadi integrasi nasional pula ia lebih kepada hubungan antara masyarakat di antara negeri-negeri yang ada dalam Malaysia. Jadi senang untuk kita faham perpaduan ini antara kaum, integrasi ini antara negeri, masyarakat antara negeri. Jadi kedua-dua perkara ini ialah satu elemen penting dalam pembinaan negara Malaysia yang sejahtera. Baik, seterusnya kita lihat berkenaan dengan sedikit latar belakang hubungan kaum di negara kita. Jadi kita maklum bahawa sebelum kemerdekaan, sebelum kewujudan Malaysia, negara kita ini berada di bawah pentadbiran British. Dan British mengamalkan dasar yang memisahkan kaum-kaum berdasarkan kegiatan ekonomi. Jadi terdapat 4 kesan daripada dasar British yang sebelum ini melaksanakan pentadbiran yang kita panggil satu masa dahulu dasar percaya dan perintah. Jadi melalui pentadbiran, yang kita maklum bahawa pentadbiran British satu masa dahulu mengenalkan sistem residen. Jadi dasar British ini mengutamakan sektor ekonomi yang menyebabkan mereka membawa masuk pekerja dari luar untuk bekerja dalam sektor perlombongan, peladangan dan perniagaan. Manakala kaum Bumiputera pula menjalankan aktiviti ekonomi tradisional hanya tertumpu di luar bandar dan ini telah menyebabkan masyarakat di luar bandar dan masyarakat bandar ini terpisah dan menyebabkan kerengganan hubungan kaum antara mereka. Jadi ini juga telah mencetuskan masalah hubungan kaum yang berterusan selepas kemerdekaan dan telah menyebabkan peristiwa 13 Mei 1969. Yang kedua, melalui kesan, melalui kegiatan ekonomi dan pentempatan. Jadi kita maklum juga British memberikan tumpuan kepada perkembangan ekonomi yang berasaskan perlombongan biji timah dan peladangan getah. Jadi kegiatan ekonomi ini dilakukan dan ia berbeza antara kaum dan ini telah menyebabkan pemisahan dari segi pentempatan di mana
ada rakyat yang hidup di kawasan perlombongan, di kawasan bandar, di kawasan estate dan di kawasan perkampungan bergantung kepada kegiatan ekonomi yang mereka laksanakan. Ini telah menyebabkan setiap kaum mempunyai kurang interaksi antara satu sama lain dan telah mewujudkan jurang ekonomi yang tidak seimbang. Seterusnya, sistem pendidikan. Dasar pendidikan British yang telah mewujudkan sistem pendidikan vernacular. Pendidikan vernacular ini bermaksud pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar di sekolah tersebut. Jadi sistem pendidikan vernacular yang wujud iaitu pendidikan Melayu, vernacular Cina, vernacular India dan vernacular Inggeris. Jadi sistem pendidikan ini berkembang mengikut kaum masing-masing dan sistem pendidikan vernacular ini diteruskan diteruskan selepas kemerdekaan pada tahun 1957. Melalui sistem pendidikan ini, kesannya ialah ia telah mewujudkan perbezaan pemikiran dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Dan akhir sekali ialah fahaman politik. Di mana fahaman politik ini yang berasaskan kaum. Dan telah wujudnya penubuhan parti politik. Melalui fahaman politik ini berasaskan kaum. Jadi polarisasi kaum disebabkan perbezaan kegiatan ekonomi dan penempatan menyebabkan parti politik ini memperjuangkan kepentingan kaum masing-masing. Dan antara isu yang mereka perjuangkan ialah isu bahasa, budaya, pendidikan dan ekonomi. Jadi kesannya keadaan ini mempengaruhi hubungan antar kaum di negara kita. Baik, jadi ini antara kesan daripada dasar pentadbiran British satu masa dahulu terhadap hubungan kaum dalam negara kita. Baik, seterusnya apabila negara kita merdeka, pelbagai usaha untuk memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional di negara kita ini telah dilaksanakan oleh kerajaan. Dan usaha-usaha ini kita boleh senaraikan melalui politik, ekonomi dan sosial. Jadi kita lihat dari segi politik, kerajaan telah menubuhkan Jabatan Perpaduan Negara yang diletakkan di bawah bidang kuasa Mageran. Dan antara peranan jawatan ini adalah mendraft satu ideologi negara yang dikenali sebagai rukun negara. Yang kedua, mewartakan pembentukan Majlis Muhibah Negara. Dan majlis ini bertujuan menggalakkan peranan ataupun perasaan muhibah antara masyarakat yang berbilang kaum. Ketiga, menubuhkan Majlis Perundingan Negara di mana majlis ini ditubuhkan untuk mengadakan garis panduan bagi kerjasama antara kaum dan integrasi nasional antara negeri. Dan majlis ini juga bertujuan untuk memupuk identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat. Keempat, membentuk gabungan parti politik pelbagai kaum. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keharmonian dan kestabilan politik selepas 13 Mei 1969. Dan sekali, melalui politik ini juga, kerajaan menyelaraskan perkhidmatan awam antara semua negeri supaya integrasi antara negeri dapat dilaksanakan. Jadi itu dari segi politik. Seterusnya dari segi ekonomi. Kerajaan meneruskan rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia yang memberi tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi semua kaum. Kedua, kerajaan memperkenalkan dasar pembangunan ekonomi seperti dasar ekonomi baharu dan dasar pembangunan nasional untuk kemakmuran ekonomi rakyat dan negara. Ketiga, memberi tumpuan kepada pembangunan masyarakat luar bandar dan wilayah
pembangunan ini melalui rancangan pembangunan tanah yang mampu menambah pendapatan rakyat dan membasmi kemiskinan. Seterusnya, kerajaan juga memajukan bidang perindustrian dan perdagangan dengan memperkenalkan zon perindustrian bebas seperti di Bayan Lepas, Pasir Gudang dan Pelabuhan Kelang. Seterusnya, penghijrahan penduduk luar bandar ke bandar berlaku disebabkan peluang pekerjaan yang terbuka luas. Hal ini mempercepatkan proses integrasi. Dan sekali, mengintegrasikan ekonomi melalui pembangunan ekonomi di wilayah termasuk di Sarawak dan Sabah. Dan pembangunan ekonomi ini telah membuka peluang pekerjaan kepada semua kaum yang bersaing dan mereka bersaing secara adil. Dan lain sekali, antara cara kerajaan memperkaskan perpaduan dan integrasi nasional adalah yang pertama dengan menambah baik dasar pendidikan kebangsaan yang sedia ada melalui Akta Pendidikan 1996. Tujuannya adalah untuk memperkukuhkan perpaduan. Kemudian memperkukuhkan sistem pendidikan melalui pelaksanaan dasar pendidikan seperti laporan Rahman Talib, laporan Jawatan Kuasa Kabinet dan falsafah pendidikan kebangsaan yang kita akan lihat dalam subtopik seterusnya. Kemudian kerajaan juga memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dengan mewujudkan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Seterusnya, kerajaan menggalakkan amalan satu kebudayaan kebangsaan. Kerajaan juga menggalakkan penglibatan dalam sukan sebagai satu medium untuk perpaduan. Dan sekali, kerajaan memperkenalkan rukun negara sebagai tunjang kesejahteraan rakyat berbilang kaum terhadap bangsa dan negara. Jadi ini dia antara peranan-peranan kerajaan yang telah dilaksanakan untuk memperkasakan perpaduan di negara kita. Baik, seterusnya kita akan beralih kepada dasar pendidikan kebangsaan. Pertama sekali, kita perlu tahu bahawa pendidikan merupakan antara satu medium yang terbaik untuk mewujudkan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Jadi matlamat ini telah terkandung dalam beberapa dasar-dasar pendidikan negara kita. Pertama sekali kita lihat tujuan dasar pendidikan kebangsaan. Dasar pendidikan kebangsaan ini dibentuk untuk memupuk perpaduan. Selain itu, ia adalah untuk menyediakan tenaga kerja mahir yang terdiri daripada pelbagai kaum. Sedikit latar belakang mengenai dasar pendidikan kebangsaan ini. Dasar ini dilaksanakan melalui Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran ataupun kita panggil Penyata Rajak 1956 dan dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran 1957. Dan semua dasar pendidikan yang terdapat sebelum ini disemak semula pada tahun 1960 yang menghasilkan Laporan Rahman Talib LRT dan Laporan Jawatan Kuasa Kabinet LJK. Baik, pertama sekali kita akan lihat Laporan Rahman Talib. Baik, jawatan kuasa ini dipengerusi oleh Abdul Rahman Talib dan sebab itu nama laporan ini adalah Laporan Rahman Talib. Dan tujuan laporan ataupun jawatan kuasa ini ditubuhkan adalah untuk menyemak semula dan mengukuhkan penyata jawatan kuasa pelajaran ataupun penyata razak tadi, dan laporan jawatan kuasa ini telah menjadi asas penggubalan Akta Pelajaran 1991 dan penyemakan dasar pendidikan kebangsaan seterusnya. Jadi melalui laporan Rahman Talib ini, terdapat beberapa perkara yang dikekalkan serta beberapa cadangan tambahan daripada penyata razak yang mereka semak sebelum ini. Jadi pertama sekali
Antara perkara yang dikekalkan supaya dapat memupuk perpaduan dan integrasi nasional ini ialah yang pertama, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pada semua peringkat pendidikan. Jadi mereka percaya bahawa dengan penggunaan bahasa seragam ini dapat mewujudkan perpaduan. Kedua, mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan negara kita bagi semua jenis sekolah. Kurikulum yang berorientasikan negara ini dapat mewujudkan perasaan cinta akan negara. Dan seterusnya, laporan Rahman Talib juga mencadangkan beberapa cadangan penambahan kepada penyata jawatan kuasa pelajaran ataupun penyata razak ini. Dan tujuan tambahan ini adalah untuk mengukuhkan semangat kekitaan dan semangat kebersamaan dalam kalangan murid pelbagai kaum di negara kita. Jadi cadangan tambahan yang pertama ialah penekanan kepada mata pelajaran sejarah untuk menanam perasaan cinta dan kesetiaan kepada negara. Yang kedua adalah untuk mewajibkan mata pelajaran tata rakyat dan untuk membentuk sikap bertoleransi, bekerjasama, persefahaman antara kaum. Jadi itu antara perkara yang dikekalkan dan ditambah, cadangan untuk ditambah melalui laporan Rahman Talib. Seterusnya, laporan Rahman Talib ini dibuat penambahbaikan dan dilaksanakan sepenuhnya melalui kajian Aminuddin Baki. Dan daripada kajian Aminuddin Baki ini, beberapa cadangan yang dilaksanakan ialah memperkenalkan sistem persekolahan aneka jurusan untuk menampung pelajar yang gagal memasuki sekolah menengah akademik. Yang kedua, memperkenalkan kursus kemahiran agar dapat melahirkan tenaga kerja mahir yang melibatkan pelbagai kaum. Dan sekali mewujudkan sekolah kebangsaan yang menggabungkan semua kaum untuk memupuk perpaduan. Jadi sekarang kita dah faham, pertama sekali kita ada jawatan kuasa pelajaran. Ataupun kita panggil penyata razak. Kemudian daripada penyata razak itu ia disemak mewujudkan laporan Rahman Talib. Kemudian laporan Rahman Talib ini disemak ataupun ditambah baik mewujudkan kajian Aminuddin Baki. Baik, seterusnya kita beralih kepada tahun 1974 apabila satu jawatan kuasa kabinet ditubuhkan pada bulan September 1974. Baik, seterusnya kita lihat laporan jawatan kuasa kabinet. Baik, fungsi laporan jawatan kuasa ini ialah untuk mengkaji semula pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan. Dan laporan jawatan kuasa kabinet ini diumumkan Menteri Pelajaran pada tahun 1979. Antara matlamat dalam laporan jawatan kuasa kabinet ini adalah yang pertama, bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dijadikan sebagai mata pelajaran wajib dalam peperiksaan awam. Yang kedua, penegasan kepada pendidikan kerohanian melalui pendidikan Islam dan juga pendidikan moral. Dan seterusnya, penekanan terhadap aktiviti co-curriculum yang melibatkan semua kaum seperti unit beruniform, sukan dan permainan serta persatuan. Dan hasil daripada laporan jawatan kuasa ini telah menghasilkan kurikulum baru sekolah rendah ataupun KBSR dan juga kurikulum baru sekolah menengah KBSM. Dan pada masa yang sama, falsafah pendidikan negara pula digubal pada tahun 1988. Jadi kita lihat berkenaan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Baik, pada tahun 1988, falsafah pendidikan negara tadi
telah diwujudkan bagi memperteguh hala tuju dan matlamat pendidikan negara kita ke arah perpaduan. Dan falsafah pendidikan negara ini ditukar namanya kepada falsafah pendidikan kebangsaan pada tahun 1996. Dan falsafah ini menekankan pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu bagi membentuk pelajar yang bersifat seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek ataupun jeri. Dan lain sekali kita akan lihat berkenaan dengan Akta Pendidikan 1956. Okey, kedudukan bahasa kebangsaan dikukuhkan dengan memperuntukkan sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan melalui Akta Pendidikan ini. Melalui akta ini, kedudukan ini diperkuatkan dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai mata pelajaran yang wajib diajarkan di semua sekolah dan institusi pendidikan. Manakala institusi pendidikan swasta pula dikehendaki mengadakan pengajaran bahasa kebangsaan, pengajian Malaysia dan pendidikan Islam atau moral untuk memupuk semangat cinta akan negara serta nilai-nilai murni. Baik, jadi saya rasa itu saja untuk bahagian pertama ini. Kita telah lihat berkenaan dengan perpaduan dan integrasi nasional serta dasar pendidikan kebangsaan yang tujuannya adalah untuk memupuk perpaduan dan integrasi nasional. Jadi kita jumpa dalam video seterusnya. Jangan lupa subscribe Telegram channel Cikgu dan jangan lupa like video ini. Terima kasih.